Pendahulunya ialah rasuah boleh didefinisikan sebagai salah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang, dan jika didapati bersalah, maka berlaku akan dikenakan tindakan undang-undang menurut akta yang telah ditetapkan. Menurut Islam, rasuah ini adalah satu perbuatan yang melanggar perintah Allah dan perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam. Secara umumnya, rasuah ialah perbuatan memberikan suapan dan ganjaran kepada seseorang sebagai balasan terhadap perbuatan yang telah dibuat olehnya. Menurut Kerajaan Akhbar Berita Sinar Harian Putrajaya, SPRM telah menahan 15 penjawat awam kerana telah disyaki menerima rasuah lebih daripada RM2 juta daripada sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak melalui pintu masuk negara. Antara ciri-ciri seorang penerima rasuah ialah seperti menerima hadiah atau wang untuk mempengaruhi keputusan dan pelaksanaan yang tidak sepatutnya. Selain itu, penerima rasuah biasanya mempunyai kedudukan yang penting atau mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan. Penglibatan rasuah tidak terhad kepada sektor awam sahaja, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Rasuah juga sering berlaku dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan pemperoleh kontrak seperti dalam pembinaan infrastruktur dan projek-projek pembangunan. Di samping itu, rasuah ini juga boleh menjadi dalam sektor kesihatan seperti memberi suap kepada doktor untuk memperolehi perkhidmatan yang lebih cepat atau yang lebih baik. Salam sejahtera, nama saya Jebani Jualan Agang, nombor metrik BP24110125. Pada saat ini, saya akan menerangkan tentang kesan rasuah terhadap individu. Jadi, ada 4 kesan rasuah terhadap individu. Poin yang pertama ialah individu akan kehilangan maruah dan juga integriti diri. Jadi, pegawai yang terlibat dalam rasuah ini dianggap menjual kuasa dan juga menggadaikan maruah diri mereka kepada pemberi suapan. Mereka juga akan dilabel sebagai barua yang tidak mampu membuat pertimbangan yang adil dalam tugas yang diberikan. Malah, mereka turut dicemooh oleh masyarakat kerana dianggap tidak bermoral dan juga tidak beretika. Okey, sekarang kita masuk pula ke dalam poin yang kedua, iaitu individu boleh kehilangan pekerjaan dan juga sumber pendapatan. Jadi, mereka yang terlibat bersalah dalam kes rasuah boleh diturunkan pangkat atau juga dipecat. Jadi, lebih malang lagi, mereka sukar mendapatkan pekerjaan baru kerana mempunyai rekod jenayah. Bagi penjawat awam pula, mereka akan kehilangan kelayakan pencen seperti yang dinyatakan dalam Akta Pencen 1980. Jadi akibatnya mereka akan berdepan dengan mereka akan berdepan dengan tekanan hidup kerana tidak mempunyai sumber kewangan yang tetap. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam poin yang keempat pula, di mana individu akan mengalami tekanan emosi dan juga masalah kesihatan mental sekiranya mereka terlibat dengan rasuah. Jadi, ketakutan ditangkap dan dihukum penjara menyebabkan mereka berisiko menghadapi gangguan kegelisahan sosial. Jadi, gangguan kegelisahan sosial ni boleh menyebabkan mereka takut untuk mengambil bahagian dalam pertemuan sosial atau aktiviti berkumpulan kerana mereka takut akan dipersoalkan oleh orang awam. Bukan itu sahaja, mereka juga akan mengalami satu lagi gangguan, iaitu Generalized Anxiety Disorder atau singkatannya GAD, di mana gangguan ini boleh menyebabkan kebimbangan yang berterusan, kemurungan, malah mendorong kepada tindakan ekstrim seperti mencederakan diri atau bunuh diri. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin membentangkan mengenai kesan pembuatan rasuah terhadap sebuah keluarga, di mana menurut Arifin dan Ahmad 2016, integriti ini merupakan asas pembentukan sebuah keluarga yang jujur dan telus. Tanpa adanya integriti dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut akan cenderung dalam mengamalkan amalan-amalan yang negatif sehingga dapat memusnahkan keharmonian mereka. Rasuah dapat menggugat pendirian moral keluarga yang melibatkan pemberian hadiah, wang serta jawatan.
di mana kesalahan utama jika dilakukan oleh ibu bapa yang boleh mencemarkan imej keluarga adalah meminta ataupun menerima rasuah serta menawarkan dan memberi rasuah, di mana anak-anak akan terpengaruh sekiranya melihat ibu bapa mereka melakukan tindakan salah laku tersebut. Seterusnya, berikut merupakan kesan rasuah terhadap sebuah keluarga, di mana terhakislah nilai moral sebuah keluarga. Seperti menurut Sukardi 2017, ibu bapa yang mengamalkan rasuah ni akan menjadi contoh yang buruk terhadap anak-anak, sehingga anak-anak akan beranggapan bahawa rasuah itu merupakan sesuatu perkara yang biasa. Dengan itu, nilai murni anak-anak akan mula terhakis sejak dini lagi, di mana hilanglah nilai kejujuran serta nilai amanah seorang anak. Rasuah juga akan menjejaskan perkembangan emosi dan moral anak-anak dalam jangka yang panjang, di mana anak-anak akan cenderung kepada ke arah yang negatif. Seterusnya, kesan perbuatan rasuah terhadap keluarga adalah kehilangan sumber pendapatan keluarga, di mana menurut Abdul Rahman 2022, ahli keluarga yang terlibat dengan rasuah ni akan diberhentikan kerja serta-merta. Kehilangan sumber pencarian akan menimbulkan masalah kewangan dalam sesebuah keluarga, di mana akan menjejaskan pendidikan anak-anak, pembayaran bil serta keperluan asas sebuah keluarga akan mula terjejas. Rasuah ni akan menyebabkan keluarga tersebut tu mula mengambil hutang, sehingga timbullah tekanan emosi dan ketegangan dalam sebuah rumah tangga. Seterusnya, berlakunya perpecahan dan penceraian dalam keluarga, di mana menurut Nasir dan Isa 2024, rasuah ni menimbulkan konflik dalam pergaduhan rumah tangga, di mana tekanan kewangan akibat daripada rasuah akan menjadi punca pergaduhan suami isteri, sehingga masyarakat dan jiran akan memandang serong kepada keluarga tersebut, yang akan memberi kesan kepada anak-anak, di mana anak-anak akan mula menjadi bahan ejekan serta terabailah kasih sayang sebuah anak-anak. Rasuah ni merupakan punca yang menyebabkan keharmonian dan kestabilan kewangan sebuah keluarga terjejas dan timbullah perceraian suami dan isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Simah binti Basil, BP 24110024. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan rasuah terhadap masyarakat. Rasuah merupakan satu jenayah yang melibatkan penyalahgunaan kuasa yang untuk kepentingan diri. Ia sering berlaku dalam bentuk pemberian ataupun penerimaan suapan dan boleh berlaku dalam pelbagai sektor, sama ada sektor kerajaan, sektor swasta, pendidikan maupun masyarakat biasa. Menurut laporan tahunan SPRM 2022, jumlah kes rasuah di Malaysia menunjukkan peningkatan yang drastik. Ini jelas membuktikan bahawa rasuah adalah satu ancaman serius terhadap kesejahteraan negara. Kesan rasuah terhadap masyarakat yang pertama, rasuah boleh merosakkan nilai sosial dan moral masyarakat. Apabila rasuah menjadi kebiasaan, nilai seperti kejujuran, amanah dan tanggungjawab akan mula terhapus. Masyarakat pula akan mula memandang rasuah sebagai suatu yang normal. Ini sangat membahayakan kerana ia boleh melahirkan generasi yang lebih mementingkan jalan pintas berbanding usaha yang gigih. Yang kedua, rasuah boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam sektor sosioekonomi. Jawatan ataupun projek yang sepatutnya diberikan kepada individu yang lebih layak akhirnya akan jatuh kepada mereka yang membayar suapan. Akibatnya, mutu perkhidmatan dan keselamatan masyarakat akan terjejas. Golongan yang jujur pula akan menjadi mangsa dalam sistem yang tidak adil. Yang ketiga, sistem perkhidmatan awam juga turut terjejas. Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan merit atau keperluan sebenar. Sebaliknya akan dipengaruhi oleh siapa yang lebih mampu memberi rasuah. Ini menyebabkan kelewatan perkhidmatan, kerintisan dana awam dan akhirnya rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Yang keempat, rasuah boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
Pelabur asing akan hilang keyakinan terhadap negara yang korup. Apabila pelaburan berkurang, peluang pekerjaan juga akan berkurang. Akhirnya, rakyat akan menanggung kesan dalam bentuk pengangguran dan kemiskinan. Dan yang kelima, rasuah boleh menyebabkan kepada ketidakstabilan sosial dan politik. Apabila rakyat melihat ketidakadilan berlaku secara terang-terangan, mereka akan mula hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Ini boleh mencetuskan protes, boikot pilihan raya, malah menyokong tindakan radikal. Negara boleh terjerumus ke dalam konflik dalaman yang menggugat keselamatan dan keharmonian. Sebagai kesimpulan, rasuah adalah barah dalam masyarakat. Ia boleh merosakkan semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Justru itu, usaha membanteras rasuah bukanlah tanggungjawab pihak berkuasa sahaja, tetapi memerlukan komitmen seluruh rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asya Mukara binti Al-Mahmud, pemegang nombor matriks BP24110091. Dalam video ini saya akan terangkan tentang kesan rasuah terhadap negara. Amalan rasuah yang berluasa oleh individu dan masyarakat di sebuah negara akan memberi impak negatif kepada negara tersebut. Kesan rasuah terhadap negara yang pertama ialah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terbantut dan menyebabkan keluaran dalam negeri kasar menurun. Di Malaysia, apabila dana kerajaannya digunakan untuk projek yang menawarkan peluang lebih besar untuk berlakunya kes rasuah seperti perbelanjaan kepada infrastruktur yang terlalu mahal dan bukannya projek yang menguntungkan negara, sudah pasti peruntukan yang tidak cekap ini mengurangkan pertumbuhan negara dan meningkat keluaran dalam negeri kasar. Bukti kajian daripada Mat Tahir et al. 2008 mendapati rasuah memberi impak negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kesan rasuah terhadap negara akan mengurangkan pelaburan asing. Hal ini jelas dan dapat dilihat apabila negara luar tidak mahu melabur kepada negara yang korup, dan mereka akan berpikir dua kali untuk semasa melabur kerana tidak mahu menanggung kos dan risiko yang tidak wajar dan membebankan. Contohnya di Malaysia yang terkenal dengan skandal 1MDB, iaitu Malaysia Development Berhad, yang telah menggunakan kes rasuah terbesar di dunia melibatkan berbilion dolar yang didakwa dan diselewengkan daripada dana pelaburan negara. Hal ini jelas akan mengakibatkan reputasi antarabangsa Malaysia menurun. Kesan rasuah yang seterusnya ialah akan menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan negara. Hal ini dapat dilihat apabila rasuah telah wujud sejak dahulu lagi dan telah terbukti bahawa rasuah ini akan menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan negara. Sebagai contoh, dalam sejarah Malaysia, rasuah yang meluas di kalangan pembesar istana pada zaman dahulu menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka runtuh, dan sejarah-sejarah daripada negara luar juga telah membuktikan yang bahawa rasuah ini akan menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sebuah negara. Kesan rasuah terhadap negara yang terakhir ialah negara akan hilang kepercayaan rakyat. Kepercayaan yang tidak pupuk ini sudah pasti akan melemahkan kredibiliti negara. Rasuah yang berluasa ini juga akan menyebabkan pergolakan hati dan ketidakpuasan hati orang ramai dan akan menyebabkan berlakunya kepada bantahan di sebuah negara. Sebagai contoh, di Malaysia, skandal 1MDB telah menerima kritikan orang ramai dan bantahan terhadap Datuk Seri Najib, Perdana Menteri ke-6 Malaysia, yang telah disyaki dan terlibat dalam skandal ini, menyebabkan orang ramai membuat bantahan dan menginginkan peletakan jawatan beliau. Skandal ini juga telah membuatkan negara hilang kepercayaan rakyat. Hal ini sudah pasti akan mengakibatkan kestabilan negara, khususnya di Malaysia, boleh goyah akibat daripada kes rasuah yang berluasa. Sekian daripada saya. Hari ini saya akan menyampaikan
kesan rasuah terhadap pihak berkuasa. Yang pertama, rasuah merosakkan integriti dan reputasi pihak berkuasa. Oleh itu, pegawai yang terlibat dalam rasuah akan kehilangan integriti dan tidak lagi mampu untuk bertindak secara adil. Sebagai contoh, mereka menjadi barua kepada pemberi rasuah dan mencemarkan nama baik institut kerajaan. Selain daripada itu, rasuah juga melemahkan sistem penguatkuasaan dan pentadbiran. Oleh itu, apabila pegawai penguatkuasa boleh dibeli, maka undang-undang tidak lagi ditegakkan dengan berkesan. Penjenayah akan bebas beroperasi kerana pegawai yang sepatutnya bertugas tidak bertindak dan memilih untuk mendiamkan diri. Seterusnya, isi yang ketiga adalah rasuah menyebabkan ketirisan dan kerugian pendapatan negara. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil negara yang berkurangan apabila pegawai menerima suapan dan tidak mengutip cukai atau benda yang sepatutnya. Isi yang keempat adalah rasuah meningkatkan kos perkhidmatan awam. Kos rasuah akan dimasukkan ke dalam harga perkhidmatan menyebabkan rakyat menanggung beban tambahan. Contohnya, kontraktor menaikkan harga projek kerajaan kerana terpaksa membayar rasuah kepada pegawai. Isi yang kelima adalah rasuah menjejaskan kualiti projek dan keselamatan pengguna. Kos rasuah menyebabkan penurunan mutu bahan binaan, lalu projek tidak selamat untuk digunakan. Hal ini dapat dibuktikan apabila bangunan atau jalan raya yang dibina dengan bahan yang murah dan tidak tahan lama akan mengancam keselamatan rakyat. Isi yang keenam, iaitu isi yang terakhir, adalah rasuah menghakis kepercayaan rakyat dan menyebabkan ketidakstabilan. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Rumusannya ialah kesan daripada rasuah ini telah menjadi duri di dalam daging kerana setiap tahun pasti terdapat permasalahan rasuah ini yang mengaitkan lebih ramai penjawat awam di dalam maupun di luar negara. Pengharaman rasuah bukan hanya dinyatakan di dalam Al-Quran, malah dinyatakan secara jelas di dalam hadis Nabawi. Rasuah melibatkan penyalahgunaan kuasa demi mendapatkan manfaat yang tidak halal dimiliki. Dalam erti kata yang lain, salah laku rasuah mampu menyembunyikan kebenaran sehingga menzalimi pelbagai pihak. Maka, rasuah merupakan salah satu unsur penindasan dan kezaliman. Ia boleh dikategorikan sebagai mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Berikutan, amalan rasuah yang dilarang keras sehingga mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Amalan rasuah dilarang keras sehingga mereka yang terlibat dicela oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Menurut Yusuf Al-Ghadawi, semua dalil yang menjelaskan mengenai pengharaman rasuah adalah kerana ia termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil. Pengharaman ini meliputi semua lapisan masyarakat, tidak kira Muslim ataupun non-Muslim. Secara keseluruhan, rasuah ini akan berikan kesan terhadap diri, masyarakat dan negara. Individu mengamalkan rasuah terkesan daripada pelbagai sudut kehidupan seperti ibadat dan sosial.